Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam isu hangat di dalam media sosial dan di parlemen berkait dengan gaji guru-guru di Pasti. Menurut Menteri Sumber Manusia, beliau kata peningkatan gaji minimum Rp1.700 terpakai sehinggalah ke tadika-tadika Pasti dan Pasti. Oleh sebab itu, mula timbul beberapa saranan, beberapa kenyataan yang mula jadi panas. Antaranya, apabila Faiz menyatakan bahwa pasti hanya ternak walaun pas, perlu dikaji semula, kata Faiz. Ini adalah kenyataan yang telah pun mencungkil balikkan ramai orang dalam dunia politik maupun isu semasa di Malaysia. Ramai yang setuju, ramai juga yang tidak setuju dengan kenyataan daripada Faiz ini. Panas tapi memang luar biasa. Penggerak NGO Rakan Nasionalis Moderate Muhammad Faiz Naman menggesa kerajaan meneliti semula kedudukan institusi pendidikan yang dikendalikan oleh PAS seperti Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Sriti dan Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Smiti, dengan mengatakan ia tidak wajar beroperasi secara langsung di bawah parti politik. Faiz berkata dia tidak menyangka komen yang dibuat terhadap kenyataan Menteri Sumber Manusia Stephen Shim mengenai pelaksanaan gaji minimum Rp1.700 kepada guru Pasti telah mengundang reaksi agresif daripada penyokong pembangkang di media sosial. Mereka sekadar tularkan tangkap layar komen saya ini sahaja tanpa memaparkan konteks komen saya tersebut berdasarkan berita atau isu apa, kata beliau. Sedarkah mereka jika gaji minimum dilaksanakan oleh pihak Pasti, maka yang dapat manfaatnya ialah kelompok mereka juga, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat dan panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan izinkan saya untuk berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, seimbang dan bijaksana, imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang menyerang dan menghapuskan punca penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini bertindak mengajar dan juga menyeimbangkan serta menguatkan imun badan kita. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam sehantaran sama, Muhammad Faiz berkongsikan tangkap layar komennya yang mengundang kritikan daripada penyokong PAS. Komen itu berbunyi, jika Pasti ingkar, harap tindakan tegas dapat diambil termasuk menarik lesen dan tutup premis indoktrinasi halus penternakan walaun seawal prasekolah itu tak patut wujud pun in the first place, kata beliau. Untuk rekod, walaun adalah gelaran yang diberikan oleh musuh PAS kepada penyokong parti Islam itu. Sim pada 21 Ogos lalu di Dewan Rakyat berkata perintah gaji minimum Rp1.700 turut terpakai kepada guru Pasti, dan ia adalah sama seperti yang dikenakan kepada pekerja sektor swasta lain. Sim berkata sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan terhadap perintah terbabit, ia boleh dilaporkan kepada Jabatan Kerja Tenaga Kerja bagi membolehkan siasatan dilakukan. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz berkata, isu berkenaan Pasti bukan sekadar isu kadar elon yang rendah membabitkan gurunya, malah turut meliputi aduan lain seperti tidak mematuhi aspek silibus dan pengajian. Tambahnya, aduan yang diterima termasuk daripada guru Pasti sendiri. Malah katanya ada laporan menyatakan institusi-institusi pendidikan di bawah PAS juga tidak didaftarkan secara sah sebagai sekolah, taman asuhan kanak-kanak atau tadika.
bagaimana institusi tidak berdaftar boleh dibiarkan beroperasi secara sistematik. Hampir seluruh negara melibatkan bidang pendidikan. Benarkah demikian soalnya? Bekas ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu mendakwa sekolah-sekolah berkenan berperanan menanam pengaruh politik secara halus terhadap anak-anak yang menerima pendidikan di situ. Indoktrinasi ini tidak dibuat secara langsung atau terang-terangan, tetapi oleh kerana institusi tersebut dikelola oleh PAS, maka anak-anak lulusan dari PASTI, SRITI dan SMITI setelah mendapat atau mereka remaja atau dewasa nanti sedikit sebanyak akan terasa terhutang budi dengan ekosistem yang dibina oleh PAS tersebut. Itu maknanya indoktrinasi jala halus tanpa sedar, kata beliau lagi. Faiz berkata, pendidikan awal anak-anak, agama kanak-kanak sepatutnya disediakan dan dikawal oleh kerajaan persekutuan, termasuk kerajaan negeri, dan bukannya dikawal secara langsung oleh parti politik. Jadi saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya sudah tiba masanya status PASTI, SRITI dan SMITI ini dikaji balik kedudukannya mengikut perlembagaan persekutuan, katanya lagi. Biar wujudnya penambahbaikan yang perlu bagi menyelaraskan kualiti piawai, silibus serta sistem pendidikan agar tiada mana-mana pihak yang berkepentingan, tidak dikira dari mana-mana parti pun boleh memanipulasi dan mengeksploitasi pendidikan anak bangsa, terutama peringkat kanak-kanak, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila komen Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan berita seorang anak bekas Perdana Menteri Malaysia telah ditangkap kerana berkait dengan kes dada. Maklumat dan clue yang kita terima setakat ini menunjukkan bahawa anak bekas Perdana Menteri itu seorang lelaki ditahan di Kuala Lumpur, dan lebih menarik lagi umurnya juga sudah diketahui, yaitu sekitar 20-an. Jadi melalui maklumat dan clue yang sudah kita terima itu, kita mula dapati siapa ataupun mula dapat diteka anak siapa atau Perdana Menteri, siapakah bekas Perdana Menteri ini. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah saya pun mudah saja untuk mencari sebenarnya apabila kita sudah tahu dia seorang lelaki berusia 20-an dan anak bekas Perdana Menteri, amat mudah untuk kita mencarinya. Tetapi sebelum itu kita tak bolehlah tuduh-tuduh. Kita hanya dapat mencari siapa anak-anak yang mungkin berkaitan. Yang menariknya kita lihat bekas Perdana Menteri yang ada di Malaysia ini yang masih hidup ialah seperti Najib Tun Razak, Ismail Sabri Yaakob dan juga Muhyiddin. Anwar Ibrahim tidak masuk dalam senarai kerana dia bukan bekas Perdana Menteri. Tun Mahathir juga bekas Perdana Menteri. Tetapi awal-awal lagi Tun Mahathir sudah diketepikan sebagai calon kerana beliau tidak mempunyai anak yang berusia 20-an. Jadi sekarang tinggal 3 sahaja bekas Perdana Menteri yang layak masuk dalam senarai ini. Yaitu yang pertama Ismail Sabri Yaakob, yang kedua Muhyiddin, yang ketiga Najib. Baik, kita lihat dulu senarai bekas-bekas Perdana Menteri dan anak-anaknya. Tapi sebelum itu tinggalkan dulu komen Anda dengan tanda pagar kami benci penjenayah. Saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life, terapi imun yang meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Tetapi terapi imun transfer factor for life ini mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi bijaksana, mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan juga menyeimbangkan imun badan kita supaya kita tidak diserang oleh imun badan kita sendiri. Dengan adanya imun badan yang kuat, seimbang dan bijaksana, kita akan sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk transfer factor ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Saudara-saudara sekalian,
3 orang Perdana Menteri dengan anak-anaknya. Yang pertama sekali ialah Najib Tun Razak. Najib mempunyai anak yang ramai. Antaranya ialah Muhammad Nizar Najib, Putri Nurlisa Najib, Nuryana Najwa Najib, dan Nurshan Najib. Anak bungsu Najib yang paling kecil ialah Nurashman Najib. Yang ini adalah anak Najib yang berusia lebih daripada 20-an. Jadi maknanya 3 orang anak Najib atau anak-anak Najib ini mungkin terkeluar daripada senarai keberangkalian yang ditahan itu. Manakala yang seterusnya, Muhyiddin pula mempunyai 4 orang anak. Anak bungsu Muhyiddin ialah Farhan Yasin Mahidin atau Muhyiddin. Beliau juga berusia, anak bungsu Muhyiddin ini sudah berusia 32 tahun. Jadi bermaksud dia tidak masuk dalam ranking tersebut atau senarai tersebut karena dia bukan umur 20-an. Jadi anak-anak Muhyiddin yang ada adalah paling bungsu Farhan, Fakri, Nabila, dan NJWA. Kita pun tak tahulah siapa nama tu. Yang menariknya, anak Muhyiddin tiada yang berusia 20-an. Tapi yang menarik, paling menarik sekali ialah senarai nama-nama anak Ismail Sabri Yaakob. Anak-anak Ismail Sabri Yaakob ada beberapa orang, yaitu antaranya ialah anak Ismail Sabri Yaakob adalah Nina Sabrina. Yaitu selain daripada itu, Ismail Sabri Yaakob juga mempunyai anak bekas penyanyi Akademi Fantasia, yaitu Dafi Ismail Sabri, seorang bekas penyanyi ataupun seorang penyanyi bekas peserta Akademi Fantasia. Dan anak tunggal Ismail Sabri Yaakob yang perempuan ialah Nina Sabrina. Manakala anak lelaki Ismail Sabri Yaakob ialah Iqbal dan juga Nashrik. Saudara, itu ialah anak-anak Ismail Sabri Yaakob. Dan adakah anak-anak Ismail Sabri Yaakob ini adakah beliau mempunyai anak yang berusia di bawah ataupun pada umur 20-an? Menariknya saudara-saudara sekalian, antara anak Ismail Sabri Yaakob yang masih muda, Ismail Sabri Yaakob mempunyai beberapa orang anak yang muda. Jadi, entahlah, kamu carilah sendiri siapakah anak bekas Perdana Menteri yang telah ditahan oleh polis berkait dengan kes dadah semalam. Anda boleh cari dalam Google, type saja, Anda akan tahu agak-agaknya siapa. Sudah saya beritahu cluenya. Ismail Sabri Yaakob mempunyai 4 orang anak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.